Okey, alaf, tahun, dekad dan abad. Macam saya kata tadi, kita kena faham apa itu dekad. Satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Yang ini masuk dekad. Kalau orang cakap satu dekad tu 10 tahun. Maknanya, kalau pertambahan 2 dekad, okey, maksudnya kita akan jadi 20 tahun. 3 dekad, 30 tahun dan seterusnya. Maksudnya kalau kamu ada makin banyak dekad, 5 dekad, 6 dekad, maknanya tahunnya semakin besar. Okey? Alright. Ini hafal. Tolong hafal perkaitan antara dekad dan tahun. Okay, so kamu kena tahulah. Maknanya kalau orang sebut satu dekad, oh satu dekad tu sama dengan 10 tahun. Okay, baik. Bagaimana kalau kita nak buat pertukaran unit? Maknanya dekad nak pergi ke tahun dan tahun nak jadi dekad. So dekad kalau nak jadi tahun, kita kena darab 10. Maknanya kalau dekad nak jadi tahun, kita kena darab 10. Maknanya kalau dibagi satu dekad, nak jadi tahun, darab 10 jadi 10 tahun. Dua dekad, darab 10, 20 tahun. Okay? Dan jika tahun nak jadi dekad pula, kita kena bahagi 10. Okay? So, ini benda yang kamu kena tahu. Contohnya, kalau 10 tahun nak jadi dekad, bahagi 10, kamu akan dapat satu dekad. Okay? Alright. So, darab 10 bahagi 10 ni, saya tak nak ajar lah macam mana sebab saya dah ajar sebelum ni. Okay, baik. Seterusnya. Abad pula. Tadi dekad, sekarang abad. Abad bersamaan pula dengan 100 tahun. 100 tahun. Lama tu. Kalau saya rasakan umur-umur manusia ni pun tak sampai. Yang ramai tak sampai 100 tahun. Okay? So maknanya kalau orang tu berumur satu abad, umur dia bersama dengan 100 tahun. So saya rasa manusia ni takkan ada lebih daripada 2 abad. Ada manusia dalam 2 abad? Tak wujud ya. 2 abad mana ada manusia 2 abad. So tapi ini untuk pengetahuan kamu. Kamu kena ingat satu abad bersama dengan 100 tahun dan kamu kena hafal. Okay? So, begitu juga kalau kita nak buat pertukaran unit, abad nak pergi tahun, kamu darab dengan 100. Okay? Tapi kalau tahun nak pergi abad, bahagi 100. Ini kena hafal ya. So, benda-benda macam ni kamu kena hafal. Okay? Mungkinlah kamu rasa akan jadi macam mula-mula ni macam pening sikit lah. Nak banyak benda nak kena hafal. Tak apa, permulaan. Lama-lama kamu akan ingat dan mahir. Okay, seterusnya, satu alaf bersama dengan 1000 tahun. Ini sangat-sangat lama. Bermaksud satu alaf ni jangka masa dia terlalu lama. 1000 tahun. Tak ada manusia punya hidup 1000 tahun. Okay. So 1000 tahun ni maknanya kalau kamu orang sebut satu alaf, kamu kena faham dia akan jadi 1000 tahun. Okay. Alright. Okay, ini pun sama. So ada 3 alaf, tahun, dekad dan abad. Alaf, dekad dan abad. Bila kita tukar kepada tahun, kamu kena ingat. Satu alaf bersama 1000 tahun, satu abad bersama dengan 100 tahun, satu dekad bersama dengan 10 tahun. So, tolong hafal 3 ni saja. Okay, so alaf pun sama. Nak tukar kepada tahun, kena darab 1000. Dan nak tukar kepada tahun, nak tukar pada alaf, bahagi 1000. So, pertukaran unit ni, kalau kamu ada soalan-soalan ni, kamu kena gunakan pendaraban dan pembahagian. Okay? Right. Okay. Sekarang kita nak masuk ke muka surat 147. Okay, kalau dalam buku teks, kalau tak ada buku teks, tak apa, jangan risau. Nota yang saya bagi ni boleh berguna dalam kamu punya latihan nanti. Okay. Baik. Ini pula, kita nak tengok pula dalam satu hari bersama dengan 24 jam. Okay, ini kamu kena tahulah. Saya rasa ini dah belajar pada tahun lepas pun saya tak pastilah. Kalau tahun 3 saya rasa ada yang dah tahu. Mungkin dah tahu daripada tahun lepas. Kalau tak ada tak apa. Kalau lupa pun tak apa. So hari ni kamu kena ingatlah. Satu hari bersama dengan 24 jam. Okay, so pun ni apa sama. Kamu hafal. Kamu tahu pun satu hari. Maknanya hari ni kamu belajar dengan saya pukul 10 pagi. Besok pukul 10 pagi tu adalah bersama dengan 24 jam. Satu hari. So, hari nak pergi ke jam, kita darabkan dengan 24. Dan jam nak pergi hari, kita kena bahagi 24. Okay? Ini proses dia. Okay, seterusnya. 1 minggu bersama dengan 7 hari. Okay? Ini semua orang tahu. 1 minggu bersama dengan 7 hari. Yang mana daripada hari Ahad ya. Ahad hari pertama ya. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 7 hari dalam masa seminggu. Okay, 1 minggu ya. So, sama juga dengan sebelum-sebelum ini, unit lain. Kalau kamu nak buat pertukaran, minggu kepada hari, kamu darabkan dengan 7. Dan hari kepada minggu, kamu bahagi dengan 7.
Okey? Boleh faham? Okey. Seterusnya, 1 tahun bersama dengan 12 bulan. Okey, ini pun sama. Daripada Januari sampai Disember ada 12 bulan. Semua perlu tahu. Okey? Pun sama perlu hafal. Mungkinan besar kamu masih belum hafal lagi bulan-bulan tu, nama-nama bulan tu. So, cuba hafal. Masa yang ada ni, kamu duduk rumah saja-saja. Buka kalender tu, tengok dalam handphone ni kalender, Januari, Februari, Mac, baca dan hafal. Okey? Memanglah banyak nak kena hafal, tapi kamu selalu hafal, kamu akan ingat. Sebab ini memang kena hafal, sebab kalau tak hafal, kamu akan mengalami kesulitan untuk buat pertukaran unit. Okay, sama bila kamu nak tukar unit, nak jadi tahun, nak jadi bulan, darab 12. Bulan nak jadi tahun, bahagi 12. Okay, so ini kena ingat juga. Okay, baik. Selesai apa yang kamu perlu tahu, berkaitan unit masa tu. So nak tukar unit masa ni, kamu kena tahu benda-benda tu dulu. Okay, tak boleh tak tahu. Kalau tak tahu, maknanya kalau saya tanya, kamu kena tunjukkan pengiraan, sebab kalau dalam matematik, pertukaran unit, tukar unit masa ni ada pengiraan. Macam saya tunjuk tadi lah, hari kepada jam. Kenapa? Ini yang saya nak beritahu ni. Hari kepada jam darab 24. So, 3 hari sama dengan 3 darab 24. So, kamu buatlah bentuk lazim. Okey, tadi 24. 4 darab dengan 3 dengan 12 672. Okey, jawapannya 22 jam. Okey, baik. Seterusnya 10 hari 21 jam nak jadi jam. Baik, apa perkara pertama yang kamu kena tahu adalah pertukaran unit, iaitu hari nak jadi jam. Tapi masalahnya dia ada jam, dia ada hari. So apa yang kamu kena buat adalah kamu kena tukarkan dulu hari. Harinya ada berapa? 10. So 10 hari bersamaan dengan 10 darab 24. Sebab hari nak tukar pada jam, darab dengan 24. So 10 darab 24 bersama dengan 240 jam. Baik, kamu kena ingat ya. Kamu kena tahu yang 21 jam ni ada lagi. Yang 10 hari ni kamu dah tukar kepada 240. Okay, so bermaksud 240 ni kamu kena tambahkan dengan 21. 21 ni, so kamu kena tambahkan dengan 240. Barulah dapat 261. Iaitu kalau kamu buat bentuk lazim, tambah 21, 162. So dapat 261. Okey. Ini adalah cara kerja untuk pertukaran unit. Jangan buat kesilapan pertukaran unit ni, sebab kadang-kadang kamu ingat, bahagi ke? Darab ke? So, kena ingat dia punya formula dia. Okey, so jawapannya 10 hari 21 jam bersama dengan 261. Okey, baik. Seterusnya. Okey, seterusnya 180 jam nak jadi pada hari dan jam. So, maksudnya sekarang, jam nak tukar pada hari. So, jam nak tukar pada hari, kamu kena tahu bahagi 24. Yang ini So, makna jam tukar pada hari. Okey, jam nak tukar pada hari, yang ini. Bahagi 24, sebab jam nak jadi hari. So, bila jam nak jadi hari, kena darab dengan bahagi 24. Bermaksud, kamu kena bahagi 180 jam bahagi 24. So, kena buatlah 180. Okey, 180 bahagi 24. Okey, kena buat sifir 24 Sifir 24, 48. Saya shortcut lah sifir ni. Kamu kena buat sifir tu perlahan lah, jangan buat silap. 72. Okey, 96. Okey, lagi 96, 100. 24, 120. Betul ya? 144. Okey, 168. 200. 212. Okey. Betul tak? Okey. 48, 12. Okey, betul tu. Okey. Alright.
So ini adalah CV12, CV24. So kamu tengok tidak ada 180, yang paling hampir adalah 168. Okey, yang paling hampir 168. Okey. So bermaksud okey, atasnya berapa? 168 ni. 168 ni atas dia yang ke berapa ni? 1 2 3 4 5 6 7. So atas 7 tolakkan 7 10 tolak 8 2 7 tolak 6 1. So kamu akan dapat 7 hari 12 jam. Okey, yang bakinya terus jadi jam. Okey? So 7 hari 12 jam. Okey? Alright. Okey. Alright. Tak apa, jangan risau. Okey. Okey, 3 minggu berapa hari? Ini yang kamu kena ingat pula. Minggu tukar kepada hari. Kalau minggu tukar kepada hari, kena darab dengan 7. So, maksud 3 darab 7 berapa? CV7? 3 darab 7 bersama dengan 21 hari. So, saya tak payah tunjuklah pengiraan dia sebab CV7 je. Kalau kamu hafal CV7, 3 darab 7, sepatutnya kamu boleh terus jawab 21. Okey? Alright, seterusnya 16 hari. Nak tukar kepada minggu dan hari. Kalau kamu tengok hari, hari ni, kamu tengok hari nak tukar kepada minggu dan hari nak tukar kepada hari. So ni tak payah tukar lah ni. So maknanya hari nak tukar kepada minggu. Maknanya hari nak tukar kepada minggu kena bahagi tu 7. So maksudnya 16 bahagi dengan 7. So cara kerja dia, okay, 16 bahagi 7 sama dengan 2, 14, 2. So 2 ni apa? 2 ni 2 minggu. Yang baki ni akan jadi 2 hari. So jawapannya 2 minggu, 2 hari. Senang je. Okay? Guna je kaedah itu. Kalau tak ada baki, mana tak adalah harinya. Yang 2 jawapan atas tu, kita jadi 2 minggu. Tapi yang paling penting adalah kamu tahu bahagi dengan 7. Okey, saya teruskan lagi. Sekarang tahun. Ingat balik tahun nak jadi bulan, 1 tahun bersama dengan 12 bulan. So pertukaran unitnya mesti ingat darab 12 dan bahagi 12. Kalau tahun nak jadi bulan, jadi darab 12. Bulan nak jadi tahun, bahagi 12. Okey, so 5 tahun, 12 darab 5 ataupun 5 darab 12. So kita boleh buat cara kerja. Okey, so kita buat cara kerja. Sekejap. Cara kerja ni pentingnya supaya kamu tahu 12 darab dengan 5. 12 darab 5, 10. 1 darab 5, 5 tambah 1, 60. So jawapannya 5 tahun bersama dengan 60 bulan. Okey. Seterusnya 172 bulan nak jadi tahun dan bulan. Sorry tak nampak sikit tu. Okey. Nak jadi tahun dan bulan. So ingat bulan dah jadi tahun kena bahagi 12. So 172 bahagi dengan 12. So ingat 172 bahagi dengan 12. So guna CV12, 12, 24, 36, 48. Saya buat sebanyak tu dulu. 1 bawah 12, 7 tolak 2, 5. Turunkan 2, 52. 52 tak ada. Yang paling hampir 48. So 2 tolak 8 tak boleh. Jadi 12. 12 tolak 8, 4. 4 tolak 4, sifar. So jawapan ni senang saja. Yang ini akan jadi tahun. 4 baki ni akan jadi bulan. So jawapannya. Sorry. Saya tinggal bawah ni. Sekejap, saya patah balik. Saya patah balik Yang ini yang ni 4 ni 48 ni yang keberapa ni saya lupa terlepas pandang. Okey, saya ulang balik. So 12 ni turun jadi 52, 48 ni atas ni tak ada ni. Yang 48 ni yang keberapa? Yang keempat. Jadi 14 So jangan lupa pula. Okey. Tengok cara buat kesilapan dah. So atasnya 14 tahun 4 bulan. Okey. So bahagi tu kena hati-hati. Tengok saya pun dah boleh buat kesilapan. Pembahagian memang satu perkara yang boleh menyebabkan kamu buat kesilapan.
So hati-hati ya. So 14 tahun 4 bulan. Okey. Alright. Seterusnya. Banyak hari ni kita tunjukkan. Dekad dan tahun. Ingat lagi dekad berapa tahun? Satu dekad 10 tahun. So kalau nak dekad nak jadi tahun, kena darab dengan 10. So 3 dekad sama dengan 3 darab 10 bersama dengan 30 tahun. Ini senang sangat. Okay, kalau 2 dekad 20 tahun, 4 dekad 40 tahun, itu sahaja. Baik, bagaimana kalau 26 tahun nak jadi dekad dan tahun? Ini kena tahu yang kamu pernah buat sebelum ni pembahagian 10 sebab tahun nak jadi dekad kena bahagi 10. So 26 bahagi dengan 10, saya guna cara ni. Okey, 10 ada berapa sifar? 10 ada 1 sifar. So 1 sifar. So bermaksud kamu gariskan satu belakang tu. Dan kamu buat satu garisan pembahagian selepas garisan. So kamu tahu yang sebelum tu adalah dekad, yang selepas garisan tu adalah tahun. So jawapannya 2 dekad 6 tahun. Ini cara kerja yang paling senang saya ajar. Ataupun kalau kamu ada cara kerja lain, gerakkan titik pun boleh. Okay, so salah tu yang siapa? Ariana Safa 20 dekad tu salah. 2 dekad 6 tahun. Okey, seterusnya. Okey, 2 abad 7 tahun kita nak jadi tahun. Ingat balik tak abad? Saya dah terlepas ni. Okey, ingat lagi tak abad tadi? Abad tadi kena darab dengan 100. So maksudnya 2 abad ni kita darab dengan 100 jadi akan jadi 200. Akan jadi darab 2 abad ni sama dengan 200 tahun. Okey, 200 tahun. Bermaksud kena tambah lagi yang 7 ni ya. So jawapan akhir dia kena tambah. Yang 7 tahun ni kena tambah dekat dalam ni. So 200 tambah 7 sama dengan 207. Okey, so jawapannya 207 tahun. Okey, kena ingat ya, jangan tertinggal yang 7 tahun tu. Okey, selesai hari ni pembelajaran kita. So saya nak buat ulang kaji sikit. Hari ini punya pembelajaran daripada awal tadi kita kena tahu alaf, dekad dan juga abad. Okey, kamu kena ingat. Jadi selesai dah daripada muka surat 146 hingga 150.